Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 9. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Yang kedua, murid dapat mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Hari ini kita akan belajar mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Jadi cikgu akan terangkan serba sedikit berkenaan apa yang dimaksudkan dengan edit, ejaan, tanda baca dan imbuhan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan edit? Edit bermaksud mencari, memperbaiki dan memperbetulkan kesalahan. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, murid akan mengedit kesalahan pada ejaan, tanda baca dan imbuhan. Jadi cikgu akan terangkan sedikit berkenaan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Yang pertama ialah ejaan. Maksud ejaan ialah cara atau peraturan menulis perkataan dengan huruf. Contohnya, perkataan saya ialah S-A-Y-A, saya, bukan S-A-Y-E, saya. Okey, saya walaupun kita sebut sebagai saya tetapi ejaannya ialah S-A-Y-A. Jadi ejaan merupakan cara atau peraturan menulis perkataan dengan huruf. Seterusnya ialah tanda baca. Apa yang dimaksudkan dengan tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Sekarang kita akan lihat contoh tanda baca. Yang pertama ialah tanda soal, yang kedua ialah titik noktah, yang ketiga huruf besar, yang keempat tanda koma, yang kelima tanda seru. Jadi kita akan pergi kepada tanda soal. Bila kita perlu menggunakan tanda soal? Tanda soal ini digunakan di dalam ayat tanya. Simbol tanda soal diletakkan di hujung ayat tanya. Contoh ayat, siapakah nama ayah kamu? Jadi tanda soal ini kita akan gunakan apabila ada kata tanya. Okey, kita ada baru belajar beberapa hari yang lepas berkenaan kata tanya. Okey, ada banyak kata tanya iaitu siapa, apa, bila, di mana. Jadi bila awak gunakan kata tanya, akhir ayat tersebut perlu ada tanda soal. Okey, ini ialah tanda soal. Okey, tanda soal ini biasa kita gunakan dalam ayat tanya. Seterusnya ialah tanda noktah ataupun titik noktah. Tanda noktah ini digunakan di akhir ayat. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur. Noktah, titik noktah. Ingat, apabila awak selesai menulis ayat, mestilah akhir sekali ditutupi dengan titik noktah ataupun diakhiri dengan titik noktah menandakan ayat itu sudah berakhir. Okey, seterusnya ialah huruf besar. Huruf besar biasa digunakan di awal ayat. Contoh ayat, Haikal membeli sebiji buah durian. Okey, ingat huruf besar pada awal ayat. Okey, mesti huruf besar pada awal ayat. Yang kedua, huruf besar mestilah digunakan di awal kata nama khas. Contohnya, saya tinggal di Taman Setia Indah. Taman Setia Indah ini ialah kata nama khas. Jadi, setiap perkataan mestilah bermula dengan huruf besar. Kalau lihat huruf T, huruf S, huruf I, semuanya huruf besar. Taman Setia Indah, semuanya huruf besar pada awal perkataan. Seterusnya ialah tanda koma. Tanda koma ini digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contoh ayat, ibu membeli ayam, ikan, sayur dan telur. Dan yang terakhir ialah tanda seru. Tanda seru ini digunakan di dalam ayat seruan. Tanda seru ini diletakkan di hujung ayat seruan. Contoh ayat, wah, cantiknya pakaian kamu. Okey, tanda seru.
Ingat tanda seru ni biasa kita gunakan dalam ayat seruan. Jadi mesti setiap ayat seruan mestilah bermula dengan kata seru. Okey, ini ialah kata seru dan berakhir dengan tanda seru. Seterusnya ialah imbuhan. Imbuhan ialah proses penambahan pada kata dasar. Contohnya, imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Contoh ayat, Abu berlari laju sekeliling padang. Okey, jadi perkataan berlari ini, perkataan ber ni menggunakan imbuhan awalan ber. Okey, dan lari ialah kata dasar. Tetapi cikgu nak tanya kepada murid, adakah perkataan berlari ini menggunakan imbuhan yang betul? Okey, sebenarnya salah. Okey, sepatutnya imbuhan berlari ini yang sebetulnya ialah Abu berlari laju sekeliling padang. Jadi imbuhan yang tepat sebenarnya ialah imbuhan berlari laju sekeliling padang. Jadi sekarang kita akan mengedit kesalahan dalam petikan yang ada dalam buku teks. Di dalam buku teks muka surat 9 ini ada satu petikan berkenaan gambus dan kompang. Gambus dan kompang ini merupakan dua jenis alat muzik tradisional. Okey, sekarang kita akan baca petikan yang ada pada muka surat 9. Gambus dan kompang. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional iaitu gambus dan kompang. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan ghazal, zapin, inang dan joget. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Cara memalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Kalau murid perasan, dalam bacaan cikgu sebentar tadi, terdapat beberapa perkataan yang bunyinya agak pelik. Jadi, kemungkinan perkataan-perkataan tersebut mengalami kesalahan ejaan ataupun tanda baca atau imbuhan. Jadi, jom kita betulkan, kita mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan pada petikan yang berwarna merah jambu ini. Sekarang kita akan cuba kenal pasti dan mencari kesalahan dan kita edit kesalahan tersebut. Okey, jom kita kenal pasti. Kompang ialah alat muzik tradisional. Okey, betul semua. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Jadi daripada ayat ini ada satu perkataan yang salah ejaannya iaitu popular. Okey, walaupun kita sebut popular tetapi ejaannya ialah popular. Ejaan yang betulnya ialah popular. Jadi, kita akan betulkan. Jadi, ayat yang betul ialah alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Ingat popular ejanya sebegini, bukannya dalam petikan. Okey, ejaannya P-O-P P-U-P-L-A-R, lar, popular. Seterusnya kita sambung. Kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Okey, daripada ayat ini ada satu perkataan yang salah penggunaannya. Okey,
Sebenarnya kompang tergolong. Okey, bukan tergulung. Jadi perkataan gulung itu salah. Okey. Sebenarnya kompang tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Ejaan tergolong yang betul ialah TER G-O-L-O-N-G long. Tergolong. Ini ialah ayat ataupun ejaan yang betul. Jadi ayat yang sebetulnya ialah kompang tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Seterusnya, kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Okey, daripada ayat ini ada dua kesalahan ejaan. Yang pertama ialah kulit. Okey, sebetulnya ialah kulit, bukan kulit. Okey, ejaannya ialah KUQLIT, kulit. Okey, seterusnya ada perkataan lain yang salah ejaan iaitu kambing. Okey, binatang kambing sebetulnya ialah ejaannya ialah KAMBING, kambing. Jadi inilah ejaan yang sebetulnya. Jadi inilah ayat yang kita telah baiki ejaannya, yang kita telah edit ejaannya. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Seterusnya, kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Okey, ini ada kesalahan. Kesalahan yang pertama untuk tanda baca. Okey, dekat sini ada tanda baca, koma. Sebetulnya ialah tanda baca titik nokta. Kenapa titik nokta? Sebab ayat ini berakhir di sini. Okey, kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Okey, ayat seterusnya pun tidak berkaitan sangat. Okey, tidak ada kena-mengena, jadi kita akan letakkan titik. Jadi kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Titik bukan koma. Kita sambung. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Okey, tidak ada kesalahan. Seterusnya, kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Okey, ini ada kesalahan. Okey, kesalahan huruf besar. Ingat, setiap perkataan pada permulaan ayat mestilah huruf besar. Okey, ingat perkataan pertama, huruf pertama bagi perkataan pertama mestilah huruf besar. Okey, selepas titik, ingat selepas titik, huruf pertama bagi perkataan selepas titik mestilah huruf besar. Jadi, sepatutnya ejaannya ialah K besar, OM kom, PANG pang, kompang. Jadi inilah ayat yang sebetulnya. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Okey, kita sambung. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Okey, ini pun ada kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya ialah menggunakan tanda seru. Ingat, tanda seru ni kita guna apabila ada kata seru ataupun kita gunakan dalam ayat seruan. Tetapi dalam ayat ini tak ada langsung kata seru. Okey, ini pun bukan ayat seruan. Ini ialah ayat biasa saja. Jadi mestilah berakhir dengan titik. Jadi inilah ayat yang betul. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Okey, seterusnya kita sambung. Cara mengmalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Okey, ada 3 perkataan yang cikgu telah kenal pasti. Yang pertama, mengmalu. Yang kedua, mentepuk. Yang ketiga, menikut. Okey, ini ialah kesalahan imbuhan. Okey, kesalahan imbuhan. Jadi untuk perkataan mengmalu sepatutnya tidak ada meng sepatutnya me sahaja, memalu. Okey, yang kedua mentepuk. Okey, kita akan untuk perkataan mentepuk sebenarnya ialah menepuk. Okey. Dan yang terakhir menikut. Menikut ni sebenarnya ialah mengikut. Okey.
Jadi ini kesalahan imbuhan yang telah dibetulkan. Jadi inilah ayatnya. Cara memalu kompang adalah dengan menepuk kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Okey, kita sambung. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Okey, tiada kesalahan. Seterusnya, kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Okey, ada satu kesalahan iaitu kesalahan imbuhan, iaitu menjaga. Okey, sepatutnya imbuhan di sini lebih kepada terjaga. Okey, jadi itu ialah imbuhan yang telah diedit. Jadi ini cadangan ayat, kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya terjaga. Jadi inilah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dalam petikan ini. Kemudian setelah selesai murid mengedit kesalahan tersebut, murid akan pindahkan semua maklumat ataupun salin semula petikan ini ke dalam buku aktiviti muka surat 11 dengan perkataan yang telah dibetulkan. Untuk muka surat 10, murid perlu mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca. Kemudian, murid akan betulkannya. Okey, nanti murid akan menyalin kembali karangan yang telah dibetulkan pada muka surat 11. Okey, jom kita baca petikan yang ada pada muka surat 10. Okey, kita baca maklumat yang di atasnya terlebih dahulu. Tokoh kraf negara, adik guru kraf logam dan tokoh kraf negara. Nama Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob, bidang seni kraf logam, lantikan pertama adik guru tahun 2008, tahun lantikan tokoh kraf negara tahun 2011. Okey, jom kita baca petikan yang ada pada muka surat 10. Sekarang kita akan baca petikan pada muka surat 10. Latar belakang pelibatan. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob seorang tukang perak. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. Sejak kecil, beliau sering memerhatikan hasil kerja pertukangan bapanya Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad. Pada usia 14 tahun, Allahyarham mula gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora. Beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan. Reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, daun asam Jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Karya yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak. Dengan kesedaran, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraf perak. Beliau mahu kesenian ini terus menpelihara. Oleh itu, di terpanjang hayatnya, beliau bercita-cita mahu melihat generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan kraf perak ini. Daripada bacaan yang cikgu baca sebentar tadi, sebenarnya kalau murid dengar ada perkataan yang bunyinya agak pelik. Jadi sebenarnya perkataan tersebut ada kesalahan ejaan. Okey, jom kita kenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dalam petikan ini. Okey, kita baca dari awal. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob seorang tukang perak. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. Okey, yang ini ada kesalahan iaitu 7. Okey, 7 ini salah eja. Sepatutnya ejaannya ialah 7. Okey, seterusnya. Sejak kecil, beliau sering memerhatikan hasil kerja pertukangan bapanya, Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad. Okey, kita nampak ada dua kesalahan ejaan iaitu kecil. Yang kedua ialah hasil. Sepatutnya ialah
kecil. K-E-K-C-I-L, cil, kecil. Yang seterusnya hasil. Hasil lah sebenarnya ialah hasil. H-A-H-S-I-L, sil, hasil. Seterusnya, pada usia 14 tahun, Allahyarham mula gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya. Okey, ada dua kesalahan ejaan iaitu gigih dan kemahiran. Jadi kita gariskan ataupun kita bulatkan terus. Okey. Gigih ejaannya yang betul ialah G-I-G-G-I-H. Okey, gigih. Okey, untuk kemahiran sepatutnya ialah K-E-M-A-H-I-H-R-A-N, kemahiran. Okey, seterusnya, Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora. Okey, ini ada kesalahan tanda baca ataupun kesalahan huruf besar. Ingat pada setiap permulaan ayat mestilah huruf besar, tetapi dekat sini tidak huruf besar. Jadi cikgu baiki, sepatutnya huruf A besar. Allahyarham. Okey, ini sepatutnya ejaan yang betul lah. Okey, mestilah huruf besar bagi perkataan pertama untuk ayat. Okey, seterusnya beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan. Okey, kalau murid perasan, sepatutnya ayat ini mestilah berakhir dengan titik, tetapi ada tanda koma dekat sini, jadi tidak sesuai. Okey, ini salah, sepatutnya tanda titik. Jadi cikgu tuliskan titik kat situ, sepatutnya titik. Okey, seterusnya reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, daun asam jawa dan tapak lembing. Sepatutnya ayat ini berkaitan. Jadi kesalahan tanda noktah kat sini sepatutnya ialah koma dekat sini. Ini ialah tanda koma sepatutnya dekat sini. Okey, sepatutnya tanda koma. Okey, seterusnya, karya yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak. Okey, ada tanda seru dekat sini. Yang ini pun salah. Okey, sebenarnya ada dua kesalahan iaitu perkataan karya. Sepatutnya huruf K ini huruf besar. Okey, ingat selepas titik, perkataan seterusnya huruf pertama mestilah huruf besar. Jadi cikgu eja perkataan yang betul. Okey, sepatutnya ejaannya sebegitu. Okey, seterusnya perkataan ini, ayat ini juga ada satu kesalahan lain iaitu tanda seru. Okey, sepatutnya tanda seru ini kita gunakan apabila ada ayat seruan, tetapi tak ada pun ayat seruan. Ini sepatutnya ialah titik noktah. Okey, seterusnya, dengan kesedaran, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraf perak. Okey, dekat sini ada satu kesalahan imbuhan iaitu berusaha. Okey, sepatutnya kalau kita sebut berusaha. Berusaha. B-E-R, U-S-A-H, berusaha. Ingat kita sebut dan kita eja. Okey, kita tak sebut berusaha, kita sebut berusaha. Okey, seterusnya kita sambung. Untuk memartabatkan seni pertukangan kraf perak, beliau mahu kesenian ini terus menpelihara. Okey, ada lagi kesalahan imbuhan iaitu menpelihara. Okey, dia menggunakan men dekat salah tempat. Sepatutnya imbuhan yang betul ialah dipelihara. Okey, imbuhan yang tepat ialah dipelihara. Okey, seterusnya, oleh itu diterpanjang hayatnya, beliau bercita-cita mahu melihat generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan kraf perak ini. Ada kesalahan, 3 kesalahan. Yang pertama, terpanjang. Okey, ini kesalahan imbuhan awalan. Okey, sepatutnya ialah sepanjang. Okey, cikgu tulis dengan warna kuning. Sepanjang sepatutnya.
Okey, sepatutnya di sepanjang hayatnya. Okey, seterusnya ada kesalahan ejaan ataupun kesalahan imbuhan lagi. Okey, beliau bercita-cita. Sepatutnya imbuhan yang betul ialah bercita-cita. Okey. Dan yang seterusnya melihat. Ini kesalahan imbuhan lagi. Okey. Sepatutnya imbuhan yang betul ialah melihat. Okey, bukan melihat. Jadi ini kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang telah dikenal pasti, dan cikgu telah mengedit setiap kesalahan bagi tanda baca, imbuhan dan ejaan. Setelah selesai kita edit perkataan yang salah ejaannya, salah tanda bacanya, salah imbuhannya, kita akan pindahkan semua petikan yang telah dibetulkan ke dalam latihan buku aktiviti muka surat 11. Jadi untuk tugasan hari ini, murid perlu menulis semula petikan yang ada pada muka surat 10 tadi. Kemudian, murid baiki edit semula kesalahan pada petikan tersebut. Okey, setiap petikan tadi cikgu dah baiki. Okey, nanti awak salin semula petikan dengan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang betul. Okey, nanti murid salin mengikut ejaan, tanda baca dan imbuhan yang telah dibetulkan ataupun yang telah diedit. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.